Okey, kita tengok yang ni. Nampak ke? Korang nampak yang kat whiteboard? Nampak? Nampak? Okey, Puan Zakia membeli sebuah rumah dengan harga RM380 secara tunai. Dia menjual rumah itu dengan harga RM620,000 selepas 5 tahun. Okey, jumlah cas yang terlibat dalam urusan jual beli RM42,000. Hitung nilai pulangan pelaburan. Ni formula apa ni? Nilai pulangan pelaburan ni. Return of investment. Ha. Apa formula dia? ROI kan? ROI. R-O-I. Ingat lagi tak? Return of investment. So formula dia jumlah pulangan dengan nilai pelaburan awal darab dengan 100%. Okey. Darab dengan 100%. So inilah formula dia. Nampak kan? Nampak? Okey. Jadi nilai pelaburan awal dia apa? Dia nak melabur, nak beli rumah. Dia nak beli rumah, dia kena melabur sebanyak berapa? RM380,000. So ni adalah nilai pelaburan awal. Boleh? Okey. Jumlah pulangan. Dulu cikgu berkata jumlah pulangan tu sama ada dia untung ataupun dia rugi kan? Ingat tak lagi benda ni? Sama dia untung ataupun dia rugi. So dalam kes ni dia untung ke dia rugi ni? Dia beli rumah RM380,000, dia jual RM620,000. Untung ke tidak? Untung kan? So untung sebanyak berapa ni? Cuba tolak. Dapat berapa? RM240,000. Untung dia jual rumah. Tapi ni bukan untung bersih lagi ni. Masa nak jual tu dia ada urusan jual beli yang dia perlu keluarkan duit kan. Urusan jual beli tu kan. Sebanyak berapa? RM42,000 kan. Nak pakai lawyer lah apa semua kan. So tolak lagi. Tolak RM240,000. Tolak dengan RM42,000. Dapat berapa? RM198,000. So inilah sebenarnya dia punya untung bersih dia tu. Faham ke? So nak kira dia punya ROI, berapa peratus dia punya ROI dia, masuk dalam formula ni lah. So dia punya untung dia berapa? RM198,000 per dengan pelaburan awal dia berapa tadi? RM380,000. Nanti darab dengan 100% untuk dapatkan nilai ROI. Okey, dapat berapa? Okey. Yang kat rumah dapat berapa yang kat rumah? Berapa bang? Ya, 52.1%. Dapat? Ya, betul Hasha. 52.1%.
Okey, habis tajuk kewangan. Kita masuk tajuk ni apa ni? Ingat lagi tak tajuk apa ni? Ya ke? Ke bukan lukisan berskala ke ni? Kan berskala. Okey. Pelajar berikut menunjukkan. Tak apa nampak korang tak nampak Okey. Pelajar berikut menunjukkan lukisan berskala bagi sebuah segitiga yang dilukis mengikut skala 1/200. Okey. Hitung perimeter sebenar dalam meter segitiga itu. Perimeter. Perimeter tu kamu kena tambah semua lah. Tambah semua. So macam nak buat ni? Sekejap. 1/200. 1/200. Yang mana lukisan, yang mana objek sebenar? Siapa ingat? 1 ni mewakili apa? Lukisan ke objek sebenar? 1. 1 tu mewakili lukisan, yang 200 tu mewakili objek sebenar. Okey. So kat sini macam nak buat ni? Sekejap. Okey, kita kira dululah perimeter dulu dalam ni. Dalam lukisan ni perimeter dia. So yang ni 12 cm, ni 5 cm. Yang ni berapa centimeter ni? Ni guna teorem apa ni? Guna teorem Pythagoras. Okey. So nak kira ni nama dia hypotenuse. So nak kira hypotenuse kita buat apa ni? Kita tambah. Apa tambah apa? 12 kuasa 2 tambah 5 kuasa 2. Kemudian nanti kita punca kuasakan. Okay, dapat berapa? Ya, dapat 13 So hypotenuse dia 13 cm. Okey, jadi perimeter dia berapa? Perimeter dia. Tambahkan semua. 12 cm tambah 13 cm tambah 5 cm. Berapa? Ya, 30 cm. Okey, so ni lukisan perimeter untuk lukisan 30 cm. Ni lukisan ni 30 cm. So kalau objek sebenar, macam nak buat? Macam mana? Sekejap cikgu ni sekejap. Dia nak jawapan dalam meter Okey. So, untuk lukisan perimeter dia 30 cm. Okey, 30 cm. Maksudnya, macam mana 1 boleh dapat 30? Sebab apa? 1 darab 30. So, kalau sini 30, jadi objek sebenar pun kena darab 30. So, 200 darab 30? 6,000. Okey, 6,000 cm. Inilah objek sebenar. Okey, perimeter dia adalah 6,000 cm. Tapi jawapan nak apa? Meter. So kalau nak tukar ke meter berapa? 60 meter. Sebab itulah jawapan dia D donkey 60 meter. Okey. Boleh ke? Yang Kak Umar faham ke tidak Kak Umar? Respon. Faham. Okey, faham. Jadi kalau dalam tajuk lukisan berskala, dia akan bagi skala macam ni punya. 1/200 ke, 1/50 ke. So kamu kena selalu ingat yang 1 tu mewakili apa? Untuk lukisan, yang 200 tu mewakili
mewakili objek sebenar. So nanti kamu buatlah macam cikgu buat ni. Faham? Okay, next. Kita pergi soalan 21 pula. Okay, jarak antara nilai dan tangkap ialah 130 km. So ni nampak sangat lah yang ni objek sebenar. Apakah jarak dalam sentimeter antara dua bandar itu pada peta yang dilukis? So dia nak tanya yang lukisan punya berapa. Okey, dia bagi skala 1/500,000. So 1 tu mewakili apa tadi? Lukisan. 500,000 tu mewakili objek sebenar. Okey. Ayo. Okey, jadi saya nak buat. 1/500,000. Okey. Sekejap Cuba try buat yang sekejap korang buat dulu lah, tengok apa jadi. Baik, dah cari dulu. Dah dapat. Ni dalam, dia nak jawapan dalam sentimeter sekejap, 1 km 1000 meter. Sekejap jawapan korang apa? Dapat tak B bola? Korang dapat apa? Jawapannya B. Okey, cara dia, okey ni 1/500. So yang 1 tu mewakili lukisan, yang 500 tu mewakili objek sebenar. So dalam objek sebenar dia 130 km kan? Kita nak cari yang dalam lukisan ni berapa ni Nanti kan okey 500 darab berapa dapat 130. Macam korang nak cari nilai dia? Kamu akan buat 130 bahagi 500,000, betul tak? So kamu akan dapat jawapan dalam kalkulator dia akan bagi apa? 2.6 darab 10 negatif 4. Dapat tak yang ni? Cuba kamu cek balik 500,000 darab dengan 2.6 eksponen. Ada tak dalam kalkulator perkataan eksponen ESP? Ataupun darab 10. Sama ada EXP ataupun darab 10 kan? Ni kan darab 10 ni kan? Tekanlah darab 10, lepas tu tekan negatif 4. Dia akan bagi jawapan berapa? Dia bagi tak 130? Bagi kan? Okey. So maksudnya kamu kena darab dengan 2.6 darab 10 negatif 4. Maksudnya kalau sini darab dengan 2.6 darab dengan apa ni? 2.6 darab 10 negatif 4. So yang ni pun kena darab dengan 2.6 darab 10 negatif 4 juga. So dapat berapa?
1 darab dengan 2.6 darab 10 negatif 4. So kamu akan dapat kat sini 2.6 darab 10 negatif 4. Tapi unit dia sama dengan yang sebelah ni iaitu kilometer. Nampak macam pening Pening ke? Sebab dia darab 10 negatif 4 2.6 darab 10 negatif 4 tu maksudnya 0 point berapa tu? Kamu alikkanlah perpuluhan dia. Ke kanan ke kiri? Ke kiri 4 kali kan? 1, 2, 3, 4. Sini kan? So 0, 0, 0, 0. Maksudnya 0.0026 kilometer. Ni dalam kilometer. Boleh? So nak tukar ke sentimeter. Okey, sebelum tukar ke sentimeter, tukar dulu ke meter. 1 km 1000 meter. So kalau 0.0026 kilometer berapa meter? Darab dengan 1000. So kamu akan dapat 0.26 meter. So nanti 0.26 meter tukar pula ke sentimeter. 1 meter 100 cm. So kalau 0.26 26 cm. Pening tak cara ni? Pening sikit Ataupun cara lain. Kejap. Okey, ada je cara lain sebenarnya. Kalau kamu pening kan tengok bentuk piawai tu kan. Macam pening kan. Boleh buat cara lain juga. Okey, cara lain dia macam ni. Sekejap Cukup pasang whiteboard. Alamak, 10 lah pula ini. Okey, ataupun cara lain dia. Soalan apa tadi? Soalan dia nak jarak dalam sentimeter, betul tak? Jarak dalam sentimeter. Maksud dia nisbah yang satu, nisbah. Cikgu nak pakai color. Ni. Maksudnya kan 1 nisbah 500,000 tu, itu adalah dalam unit sentimeter. Maksudnya tadi kan kamu tahu kan jarak sebenar kan 130 km kan. So nanti kamu tukar ke sentimeter yang sebenar. Mana yang sebenar? Ni lukisan. Yang ni yang sebenar kan. So 130 km tukar ke sentimeter berapa? Jarak sebenar 130 km tukar ke sentimeter. Okey, mula tukar ke meter dulu. Jadi 130 darab dengan 1000 dapat 130,000 meter. So nanti kan 130,000 meter tukar ke pula ke sentimeter. Darab serah 100. So akan dapat 13,000,000. So kamu akan dapat 13,000,000. Ni sentimeternya. Faham tak ini? Jadi, okey, so kan 500,000 ni darab dengan berapa? Dapat 13,000,000. Darab berapa? Bahagilah yang ni bagi dengan ini. 130,000,000 bahagi 500,000. Kamu akan dapat 26. Maksudnya kesimpulannya apa? Darab dengan 26. So kalau ni darab 26,
Yang ni pun darab 26. So jawapan kat sini 26 cm. Maksudnya dalam lukisan jarak dia 26 cm. Mana faham? Ni lagi senang ah. Okey lah, ni lagi senang. Yelah hari tu cikgu ajar cara ni kan. Ni. So kamu tengok soalan. Kalau soalan tu dia nak dalam sentimeter, maksudnya nisbah ni dia dah siap dah buat untuk sentimeter. Boleh? Sama juga macam soalan tadi. Soalan yang tadi tu sebelum ni. Macam ni kan? Rajah berikut menunjukkan lukisan berskala bagi sebuah segitiga yang dilukis mengikut skala 1:200. Okey. Kamu tak tahu kan dia unit apa kan dia pakai. So kamu tengoklah dalam soalan dia nak unit apa. Dia nak unit dalam meter. So 1:200 tu adalah dalam meter dalam meter. Jadi kan, so kan cuba kita buat. Jadi kamu akan dapat jawapan dia sama je. Okey, contoh. Okey, jangan cikgu buat. So 1:200 ni dalam meter Okey, 1 tu mewakili apa? Lukisan, 200 tu mewakili objek sebenar. So dalam lukisan perimeter dia berapa tadi dapat? 30 cm. So 30 cm tu kena tukarlah ke meter. 30 cm tukar ke meter berapa? 30 cm. Kosong point 3 kan? 0.3 meter. So 1 darab dengan 0.3. Jadi yang ni pun kena darab dengan 0.3. So 200 darab 0.3 dapatlah 60 meter. Terus dapat 60 meter. Maksudnya cara ni lagi senang tu tips lah. Tu cara kalau kamu pening cara tadi buat cara ni lah senang. So tengoklah nisbah tu, nak tahu berapa unit dia apa, tengok soalan tanya apa. Kalau soalan tanya dalam dia nak meter, maksudnya nisbah tu memang dalam meter. Kalau soalan tu tanya dia nak jawapan dalam cm, maksudnya nisbah tu dalam cm. Boleh? Okay, next. Ni pun, ni apa benda ni? Yang kat rumah faham tak yang kat rumah? Respon kat rumah faham ke? Dah tak respon pula, pening kot. Faham. Okey. Okay, next. Ni rajah berikut menunjukkan 5 bentuk yang dilukis pada grid segi 4 sama. Antara ABCD yang manakah adalah lukisan berskala bagi bentuk P dengan skala 1, 2? Okey. Manakah lukisan berskala bagi bentuk P? So kalau dia tanya lukisan berskala yang manakah? A ke B ke C ke D? So P tu nampak sangatlah. P tu mewakili apa? Objek sebenar. So 1:2. So 1 mewakili lukisan, 2 mewakili objek sebenar. Tapi ini dia tak bagi unit Okey. Dia bagi segi 4 grid je. Tak apalah. Jadi kat sini yang mana ni? A jawapan dia. Tengok betul-betul A ke? Kalau A, maksudnya kamu nak kata A ni lukisan. So A ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Lepas tu yang objek sebenar 1, 2, 3, 4. 4 kan? Maksudnya ni 8 tu lukisan, 4 tu objek sebenar. Kalau kita pemudahkan 8 bagi 4 2, 4 bagi 4 1. Sama ke macam ni? Tak sama. So A bukan. Apa jawapan dia? D. Ya betul. Okay, D. Okay, kita tengok D. Betul tak D? D lukisan. Kita tengok panjang ni. Panjang ni 2. Objek sebenar dia 4. So pemudahkan 2 bagi 2 1. 4 bagi 2 2. So dapat tak? Sama tak? 1:2. So jawapannya adalah B. Boleh ke? Boleh. Okay, next.
Ni rajah berikut menunjukkan sebuah trapezium. Lukisan berskala bagi trapezium itu dilukis mengikut skala 1:20. Tak tahu kan dia pakai nisbah apa ni. So hitung panjang dalam milimeter. Maksudnya nisbah ni dalam unit apa ni? Ya, dalam unit milimeter. Faham? So dalam unit milimeter So 1 tu mewakili lukisan. Yang 20 tu mewakili objek sebenar. Okey, so hitung panjang SR dalam lukisan berskala tersebut. Macam nak kira ni, hitung panjang SR ni. Okey, kalau atas 12 cm, bawah pun 12 cm. Okey, yang ni dapat panjang ni macam nak buat ni? Yang ni 17 cm, yang ni sama dengan yang sebelah ni 8 cm. Ni dah pakai teorem apa ni? Teorem Pythagoras. So nak cari panjang ni bukan hipotenus kan? So kalau nak cari yang bukan hipotenus kita buat apa? Tambah ke tolak? Tolak. Apa tolak apa? Okay, dapat berapa? Dapat 15 Ya betul, 15 cm. 15 So kat sini 15 cm lah. Jadi panjang SR semua berapa panjang SR ni? 15 tambah 12. Ya, 15 tambah 12 So kamu akan dapat panjang SR 27 cm. Okey. Sekejap Soalan apa ni sebenarnya? Hitung panjang dalam meter bagi SR dalam lukisan berskala tersebut. Maksud dia kau dah dapat dah 27. Dia nak panjang lukisan ke dia nak panjang objek sebenar? Hitung panjang SR dalam lukisan berskala tersebut. Maksudnya kan yang ini lukisan kan? Yang ni lukisan. So nanti kamu kena cari dia punya objek sebenar, betul tak? Sekejap saya tengok balik. Ya Allah, ni bukan lukisan lah. Dia kata hitung panjang SR dalam lukisan berskala tersebut. Dia nak lukisan, dia nak yang lukisan. Kalau dia nak yang lukisan, maksudnya yang ni bukan lukisan lah ni. Yang ni apa? Ni objek sebenar. Ni objek sebenar. Betul tak? Sebab tu soalan kata hitung panjang SR dalam lukisan berskala tersebut. Dia nak yang lukisan. So kalau dia nak yang lukisan, jadi yang dalam ni adalah objek sebenar. So objek sebenar dia 27 cm. Disebabkan skala kita pakai milimeter, so kamu kena tukar ke milimeter. 1 cm 10 mm, 27 cm 270 mm yang objek sebenar 270 mm. Okey, so boleh tak cari lukisan dia? Okey, 20 darab berapa dapat 270? Okey, darab dengan 13.5. So yang ini pun darab dengan 13.5. Jadi 1 darab 13.5 dapatlah 13.5 milimeter. So inilah panjang SR dalam lukisan. Macam itulah. Okey, boleh.
Maksudnya kan tajuk ni kan kamu kena faham kan mana lukisan, mana objek sebenar. So kalau dia kata hitung panjang dalam lukisan, dia nak kamu cari yang lukisan. So yang dia bagi ni objek sebenar lah. Okay, next. Kalau macam ni, dalam rajah berikut segi 4 sama Q ialah lukisan berskala bagi segi 4 sama P. Maksudnya Q tu lukisan, jadi P tu apa? P tu objek sebenar. Cari skala yang digunakan. Tapi ni dia bagi luas ni. Kita ambil sisi dia. Ni segi 4 sama. So berapa panjang berapa lebar ni? 9. Ni 9 cm. Ni pun 9 cm kan. 9 dapat 9 81. So yang ni pun 9 cm. Ni pun 9 cm lah. Yang ni kalau luas dia 9 cm kuasa 2. Ni 3. So ni 3 cm. Ni 3 cm. 3 cm. Ni 3 cm. So kita nak buat skala. Nak buat skala dia punya format dia macam mana? Dia mesti lukisan nisbah dengan objek sebenar. So lukisan kita ambillah panjang. Semua sisi sama je kan panjang dia. Okay, kita ambillah ni 9 cm kan. 9 cm. Objek sebenar dia 3 cm. So nanti kita pemudahkan. 9 bahagi berapa? Sifir berapa 9 bahagi 3 dapat 3. 3 bagi 3 1. So dapatlah nisbah dia. Cuba tak dapat Mana dia salah ni kejap Kejap. Bila lukisan kamu mesti jadikan dia nilai dia 1. Kan? 1 nisbah X. Mesti nilai dia 1. Jadi 9 bahagi berapa dapat 1? 9 bahagi 9 dapat 1. 3 bahagi. Kalau ni bagi 9, yang ni pun kena bagi 9. 3 bahagi 9 dapat berapa? Dapat dah 3/9. Pemudah kan? 1/3. So dapatlah dia punya nisbah dia 1 nisbah 1/3 1 nisbah 1/3. So bila nak buat skala, make sure lukisan tu nilai dia 1. Boleh? Faham tak? Faham? Faham. Yang Kak Umar faham ke Kak Umar? Tidur. Kak Umar tidur faham kan? Itulah benda ni kena ingat balik Kena ingat balik. Sebab itulah nisbah kan memang dia kena start daripada 1 nisbah kan. So lukisan tu 1 lah. Macam ni kan. 1 nisbah 2 ni kan. Lukisan tu 1. So bila buat nisbah make sure lukisan adalah 1. Okay, next kita masuk sudut lah. Ingat lagi tak pasal sudut? Sudut. Kita nak cari sudut apa ni? Hitung nilai X. Dia nak hitung sudut X. Macam nak cari sudut X? Macam nak buat? Ni, okay, kita boleh ambil yang ni Yang ni kan 55 berapa ni? Sudut yang kat sini? 55 darjah. Ada tak tapak dia sama? Tapak yang sama juga. Sudut dia kat mana? Kan kalau tapak sama, sudut dia sama. So kalau tapak dia sama, sudut yang ini pun sama. So berapa sudut X? Ni kongsi tapak ni. Kamu tengok yang colour biru ni. Segitiga yang colour biru kan. Ni segitiga yang colour biru. Kan ni tapak dia kan. Ni tapak dia. Sudut dia kat sini, kat ujung ni pada lilitan ni. Berapa sudut pada lilitan? 55 darjah kan. Sudut pada lilitan. Kemudian ada tapak yang sama juga. Tapak yang sama juga. Lepas tu jadi segitiga. Jadi sudut pada lilitan dia. Berapa nilai X? Ya, 55. So konsepnya apa? Tapak sama. Sudut pada lilitan pun
Sama. Sudut pada lilitan pun sama. Okey? Boleh? Okey, next. Ni lah, hitung nilai X. Ni lah. Ni macam mana ni? Ni ada ni pusat ni pusat. Okey. Ni tapak dia tapak dia. So kalau pada pusat dia 70 darjah. Ingat lagi tak konsep ni? Kalau ni pusat dia 2x pada lilitan ya bagi 2x. Ni pakai konsep ni. Okey, tapak yang sama, sudut pada pusat nilai dia 2 kali ganda, 2x dan sudut pada lilitan nilai dia 1x. So kalau kat sini 70 darjah, jadi yang dekat sini yang pada lilitan tu berapa? 70 bagi 2. Ya, 35 darjah. Tapi dia nak sudut yang kat luar ni. Ni. Kamu tahu kan? Kau cikgu buat macam ni. Okey, kalau sini 35 darjah, sini berapa? Ini kan macam apa ni? Ini macam semi bulatan. So nak dapat sudut di sini macam mana? 180. Dapat berapa? Ya, dapat 145 darjah. So sudut X adalah 145 darjah. Faham ke? Okey. Apa lagi? Konsep dia. Okey, ni apa pula? Ni dia kata segitiga AB dia pula diameter. Okey, ni pakai konsep apa ni? Ingat tak lagi konsep ni? Kalau ni pusat, lepas tu dia ada diameter lalu pusat, lepas tu dia ada segitiga. Jadi sudut dia dekat pada lilitan ni berapa? Siapa ingat? Ya, 90 darjah. So sudut sini 90 darjah. So boleh dapat tak sudut X? Boleh. So dapat macam mana?